pelabuhan dan konten tinggi. Silakan Yang Berhormat Kanga. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak teruskan perbahasan saya dalam maksud bekalan 15. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sudah tentulah kementerian yang bertanggungjawab dalam mengemukakan wawasan kemakmuran bersama. Justru saya berpendapat butiran belanjawan yang kita bahaskan pada hari ini tidak terpisah daripada objektif wawasan kemakmuran bersama ini. Jadi saya nak menyentuh perkara 020300 Jabatan Perangkaan Malaysia, yang mana kita tahu 10 tahun sekali biasanya negara kita mengadakan bancian, tetapi bila saya tengok dalam butiran ni saya tidak melihat ada peningkatan ketara dalam perbelanjaan. Jadi saya ingin tanya apakah program bancian akan diteruskan pada tahun akan datang, dan saya berpendapat program bancian ini adalah satu kesempatan terbaik untuk kita menyemak semula data kemiskinan. Ini ada kaitan dengan kata perkara yang projek kemiskinan Semenanjung, Sabah dan Sarawak di bawah 00102, kerana dalam banyak kata program bila kita turun ke padang, kadang-kadang keperluan orang miskin ni dia tak sama. Jadi kalau boleh orang kata pembanci kita dapat menentukanlah, sebab ada orang yang miskin mungkin dari segi pendapatan tetapi dia memiliki tanah, ada orang yang tidak ada tanah tetapi dia ada keupayaan bekerja dan sebagainya. Jadi saya harap melalui program pembancian ini kita dapat menentukan dan mungkin dapat mengubah formula program-program bantuan kerajaan bukan sahaja di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi tetapi juga kepada kementerian-kementerian yang lain. 00100 kajian kemungkinan peningkatan besar daripada 28.3 juta kepada 42 juta. Jadi saya harap Menteri dapat menjelaskan apakah jenis kajian kemungkinan yang akan diambil. Seterusnya 00109 IMT-GT dan juga BIMP EAGA itu lebih kurang peruntukan sebanyak RM4 juta. Saya membaca sedikit sejarah mengenai IMT-GT kerana khususnya berkaitan dengan negeri Perlis. Usaha ini telah dibuat daripada tahun 1993 dan saya melihat kata pelaburan yang berlangsung di dalam wilayah ini daripada 1995 hingga 2005 hanya lebih kurang dalam 4 bilion. Jadi saya cuba memikirkan apakah kata rasionalnya, kerana sudah tentu dalam tempoh yang panjang ini kita dalam objektif IMT-GT ini untuk kita nak meningkatkan integrasi ASEAN dan juga liberalisasi ekonomi. Jadi kita nak tahulah apakah pembaharuan yang telah dibawa ke kawasan-kawasan ini untuk berdaya maju. Dan saya juga nak menyentuh tentang dalam IMT-GT ini dalam kajian daripada Bank Pembangunan Asia ataupun ASEAN Development Bank ADB telah mengenal pasti 6 bidang utama, antaranya yang saya fikir berkaitan khususnya dengan kawasan saya itu Perlis ialah tentang pertanian dan juga perikanan. Jadi kerana Perlis ni khususnya di Kuala Perlis dan juga Sanglang lah, kita ni khususnya kawasan pendaratan ikan kedua terbesar di Malaysia. Tetapi saya tengok industri perikanan di Perlis ni taklah semaju kata industri perikanan di negeri-negeri lain. Jadi apakah usaha kementerian untuk memajukan kawasan ini? Terkait dengan perkara ini juga 00117 pembangunan perkampungan nelayan lebih 29 juta yang saya percaya ada potensi pelancongan. Cuma di kawasan ini kebiasaannya nelayan ini duduk di tanah rizab yang mana mereka tidak memiliki status tanah. Jadi apakah usaha kementerian untuk membantu mereka ini dengan menjadikan kawasan perkampungan nelayan ini kalau mereka nak kekal tinggal di situ oleh kerana ada potensi pelancongan dan juga pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan. Jadi apakah usaha kita untuk memastikan mereka boleh kalau nak tinggal betul-betul nak tinggal, kita biar dia tinggal jangka masa panjang, kita ubah mungkin jadikan dia satu tanah warisan, kerana kebanyakan penduduk di kawasan-kawasan perkampungan nelayan ini mereka sebenarnya adalah orang kita perintis ataupun kumpulan awal yang membuka kemajuan di satu kawasan. Seterusnya 00121 infrastruktur luar bandar. Nanti Arau boleh bahas, masa saya tak cukup. 00121 infrastruktur luar bandar, saya nak tanya apakah perbezaannya dengan KPLB? Ni pasal milik tanah di Kuala Perlis. Tak apa, nanti Arau ada sebentar. Saya tinggal 1 minit saja lagi. Saya nak teruskan, saya tak izinkan. Saya melihat ada penyusutan yang banyak di bawah pembangunan infrastruktur luar bandar ni, ada penyusutan yang banyak daripada 35 juta kepada 20 juta. Jadi saya nak tahu apakah perbezaan peruntukan ini dari segi kegunaannya berbanding dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya percaya di bawah kementerian ini sudah tentulah untuk potensi pembangunan ekonomi. Jadi apakah bentuk pembangunan ekonomi di bawah peruntukan ini? Dan seterusnya 16500 pada Ogos tahun lalu kerajaan telah mengumumkan 3 mekanisme untuk menghapuskan hutang feodal. Jadi di manakah di bawah peruntukan butiran yang ada ini digunakan untuk menghapuskan hutang feodal sebagaimana telah diumumkan?
Dan dua lagi perkara yang saya nak selesaikan ialah 95000 Halal Industry Development Corporation, yang mana dalam sebelum ini dalam perbahasan di bawah Jabatan Perdana Menteri di bawah butiran 06100 juga berkaitan dengan pembangunan industri halal. Jadi saya melihat ada dua perkara yang sepatutnya bergerak seiring, Masa dah habis. tetapi diletakkan di bawah dua kementerian berbeza. Jadi saya fikir mungkin pada masa akan datang pembangunan industri halal di bawah JPM boleh dipindahkan ke bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, yang mana saya ingin nak menyebut juga saiz 50 ekar Perlis Halal Park setakat ini belum menerima kemajuan yang kita kata signifikan. Jadi saya berharap Masa habis. Kementerian dapat memberi perhatian tentang perkara itu. Dan terakhir 96000 unit peneraju, saya melihat ada beberapa program pembangunan profesional di bawah Yayasan Peneraju di bawah unit ini, iaitu peneraju profesional data scientist, program pensijilan profesional perakaunan, dan juga program super high income program. Jadi saya ingin dapatkan jumlah peserta yang telah mengikuti program ini sejak mana ia diperkenalkan, dan berapa ramaikah profesional yang telah kita lahirkan khususnya dalam program pensijilan profesional perakaunan dan juga profesional data scientist. Sekian, itu saja perbahasan saya, Datuk Pengerusi. Banyak kangar mengambil hak orang